Assalamualaikum dan salam sejahtera. Politics is about perception, not about reality. Ini orang politik perlu menyedari. Dan sebelum mereka bercakap atau mengeluarkan kenyataan, perlu terlebih dahulu mereka mengkaji apa implikasi ataupun apa persepsi yang masyarakat akan lihat tentang hujah mereka, tentang apa yang mereka bercakap. Seminggu kebelakangan ini, semasa Convention Barisan Nasional, banyak hujah-hujah telah dikeluarkan, statement telah dibuat oleh beberapa pemimpin. Dan ada pemimpin veteran, iaitu veteran UMNO leaders. Dan kalau kita kaji kenyataan ini dan berdasar kepada persepsi atau gambaran yang diberi, nampaknya UMNO dan Barisan Nasional nakkan pilihan raya oleh kerana masa inilah kalau nak menang besar, win big, masa inilah perlu pilihan raya diadakan. Sebab apa? Berdasar kepada apa yang mereka bercakap, ini bukan saya cakap, ini yang mereka bercakap, ekonomi akan lebih menurun. The economy is going to become worse over the next few months or 1 year. Bermaknanya, kalau kita tunggu sebelum adakan pilihan raya, pertengahan tahun depan misalan, maka kemungkinan besar susah UMNO dan Barisan Nasional nak menang oleh kerana setahun pada sekarang ekonomi akan bertambah teruk. Semua akan terjejas. Jadi sekira kita tunggu, kemungkinan UMNO Barisan akan kalah. Kalau kita buat pilihan raya sekarang, peluang UMNO Barisan Nasional menang lebih cerah dan boleh menang besar. Apa gambaran yang diberi? Gambaran yang diberi, the perception that these people are giving, iaitu kerajaan tidak ada plan, tidak ada idea tentang apa nak buat untuk nak menyelamatkan ekonomi negara. Bermaknanya pemimpin-pemimpin kerajaan ataupun kerajaan ni is at a loss. Tak tahu nak buat apa. Dan oleh kerana kerajaan tak tahu nak buat apa, ekonomi akan lebih teruk dalam setahun akan datang ini. So, kalau nak ada pilihan raya, adakan sekarang semasa benda belum teruk lagi, daripada kita adakan setahun dari sekarang, semasa ekonomi akan lebih teruk dari hari ini. Jadi gambaran yang mereka beri ni, yang mereka yang nakkan pilihan raya sekarang dan bukan tahun depan, ialah kerana masa ni lah ekonomi belum teruk lagi, lebih baik kita adakan pilihan raya. Kerana setahun pada sekarang pilihan ekonomi akan lebih teruk. Ini bermakna kerajaan tidak ada idea, tidak tahu nak buat apa. Dan mereka akan terpaksa lepaskan saja dan biar ekonomi ni bertambah teruk. What is the plan? No, tak ada plan. The only plan is sebelum ekonomi ni lebih dahsyat pada hari ini, baik kita adakan pilihan raya. That gambaran is that the government is clueless. Government has no idea. Kerajaan tak tahu apa nak buat. Dan hanya satu perkara saja dia boleh buat, iaitu adakan pilihan raya cepat sebelum ekonomi lagi teruk. So sekiranya inilah kebolehan kerajaan, iaitu kerajaan tidak ada kebolehan, tidak mampu nak menyelesaikan masalah ekonomi, sebab apa kita nak undi untuk kerajaan yang sedia ada, untuk kerajaan yang ada sekarang? Kalau dah mereka mengaku mereka tak boleh, tak mampu, tak ada daya upaya untuk nak menyelesaikan masalah ekonomi, macam mana kita nak undi balik untuk kerajaan yang sama? Ini persepsi yang diberi.
Sekira nak adakan pilihan raya pun, biarlah selepas kerajaan dah bentang satu plan, iaitu kerajaan akan selesaikan masalah ekonomi negara dan ini cara dia, dan kita perlu satu mandat dari rakyat, mandat baru dari rakyat supaya kerajaan yang ada sekarang boleh continue, boleh terus menjadi kerajaan, supaya rancangan cara nak mengatasi masalah ekonomi boleh berjaya. So we present our plan to the voters, the plan of how we're going to solve the economic problem. Then we ask the voters for a mandate supaya kerja-kerja pelaksanaan ini dapat dibuat. Now, apa dia rancangan dia? Tak ada. Berapa lama rancangan ni perlu sebelum ekonomi boleh bertambah baik? Tak ada. Semua tak ada. Cuma kita nak adakan pilihan raya. Full stop. Sekiranya kita nak mendapat keyakinan rakyat dan mandat dari rakyat, terlebih dahulu, we need to present our plans to the rakyat. The economy is in trouble, the rakyat is suffering, rakyat ni menghadapi kesusahan oleh kerana masalah ekonomi, tetapi kerajaan akan menyelesaikan masalah ini seperti berikut. Ini plan kita. Dan kita biar ahli ekonomi, bankers, businessmen, misalan orang korporat, komen tentang rancangan ini. Is this plan workable? Idea ni bernas ke? Tidak. Biar orang dari industri, orang korporat, bankers, ekonomis dan sebagainya, biar mereka komen tentang rancangan kerajaan, tentang cara mana kerajaan akan menyelesaikan masalah ekonomi dan kesusahan rakyat. Tapi tak ada. We are going blind. We are flying blind. Bermaknanya kita minta pengundi, kita minta rakyat undi untuk kita supaya kita boleh menjadi kerajaan sekali lagi. Satu mandat baru dari rakyat, tapi kita tak beritahu rakyat apa kita akan buat dengan mandat tersebut. Once we are voted into office, what are we going to do? Kita tak explain kepada rakyat, tak jelas kepada rakyat. Ini masalah pertama. So, apabila orang UMNO dan orang barisan berkata, kalau nak adakan pilihan raya, kena buat masa ini, dan jangan kita lambatkan pilihan raya oleh kerana ekonomi akan lebih teruk akan masa depan, kita memberi gambaran, the perception we are giving is that the government has no idea how to solve the problem. Kalau kita kata kerajaan tidak mampu, dan kita yang orang UMNO tak kata kerajaan, dia kata Perdana Menteri tak mampu. Tapi Perdana Menteri is not alone. Perdana Menteri is head of government. Tapi di bawah Perdana Menteri ada kementerian, ada menteri kabinet, ada jabatan kerajaan. There is an entire machinery. Machinery kerajaan ni 1 juta lebih. 1 million over. 1.6 million jentera kerajaan di bawah Perdana Menteri. Dan kalau kita kata Perdana Menteri yang ada sekarang, Ismail Sabri Yaakob, tak reti cara mana nak menyelesaikan masalah ekonomi, kita mengaku yang kerajaan yang tak mampu, kerajaan yang gagal. So kalau kita tukar Perdana Menteri sekalipun, it's not going to make any difference. Siapa jadi Perdana Menteri tak ada no difference, tak ada beza. Oleh kerana bukan Perdana Menteri, tapi kerajaan yang tak mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Tapi UMNO nak beri gambaran, Perdana Menteri seorang. Only Ismail Sabri Yaakob je yang tak pandai. Ismail Sabri Yaakob lembab. Ismail Sabri Yaakob tidak mampu menyelesaikan masalah. No. Kalau masalah kita ni tak boleh diselesai, bermaknanya kerajaan yang tak mampu selesai. And kerajaan is not one man. Kerajaan is an entire group of more than 1 million people, termasuk juga menteri-menteri kabinet. So, pengakuan ini yang dibuat oleh UMNO bahaya. Oleh kerana UMNO mengakui yang kerajaan ni tak mampu, tak reti buat kerja. Now, that's very dangerous. So, itu gambaran atau persepsi yang diberi oleh orang UMNO yang minta supaya
pilihan raya diadakan sekarang sebelum keadaan menjadi lebih teruk, di mana masa depan kalau pilihan raya diadakan lewat, maka kemungkinan besar UMNO susah nak menang. Itu satu. Satu lagi ialah sekiranya pilihan raya diadakan sekarang semata-mata untuk mengelak dari ekonomi bertambah teruk, supaya sebelum ekonomi ini bertambah teruk, sebelum rakyat menghadapi lebih banyak kesusahan dari sekarang, maka kita cepat-cepat adakan pilihan raya, bermaknanya kita adakan ambush. We are ambushing the voters. Kita ambush dengan mengadakan pilihan raya sebelum keadaan ni lagi teruk. Okey. Tapi siapa yang kita nak menaja sebagai pemimpin kita? So sekarang ni, apabila pembangkang kempen di dalam pilihan raya, katalah pilihan raya diadakan tidak lama lagi, apabila pembangkang kempen dalam pilihan raya, mereka akan gunakan slogan-slogan dan strategi-strategi yang lama yang diguna beberapa pilihan raya sebelum ini, iaitu transparansi, lawan rasuah, tidak salah guna kuasa, tidak membazir duit rakyat. Ini the same slogan, the same song they are going to sing about transparency, rejecting corruption, abuse of power, cronyism, nepotism, wastage of public funds, dan macam-macam lagi perkara yang mereka kata merosakkan negara dan negatif kepada rakyat. Jadi semua perkara yang negatif dan merosakkan negara, melibatkan salah guna kuasa, pembaziran duit rakyat dan rasuah. Ini the three main issues yang akan dikempen oleh pihak pembangkang. Dan sekiranya rakyat setuju bahawasanya kita perlu kerajaan yang tidak yang bersih, yang tidak ada rasuah, yang tidak salah guna kuasa, tidak rompak duit rakyat dan sebagainya, dan transparency and so on, accountability, these are the main keywords, slogan yang pembangkang akan guna. Dan sekira rakyat setuju that we need a government with these qualities, we need a government yang akan membantu negara, membantu rakyat dan bersih dari macam-macam tuduhan. Dan kita promote pula pemimpin dari kerajaan, pemimpin dari Barisan Nasional, di mana semuanya menghadapi kes mahkamah. Kita ambil contoh Tok Mat pun. Tok Mat masih dalam siasatan. Tak selesai lagi. SPRM dah umum kes 10 juta rasuah dan money laundering, di mana duit tersebut telah dismuggle keluar dari Malaysia dan beli harta di London. Kes tu masih dalam siasatan. Tok Mat belum clear lagi dari tuduhan bahawasanya dia telah melakukan bukan saja rasuah tapi money laundering. So kalau kita kata sekira Barisan Nasional atau UMNO menang pilihan raya, Tok Mat akan dilantik jadi Perdana Menteri, orang akan kata, how are we going to put an unclean person, a corrupt person as the Prime Minister? Dan kes Najib pun masih tengah duduk rayu kes dia. Dan jangan lupa isteri dia Rosmah pun ada kes juga. Jadi laki bini ni menghadapi kes macam-macam. Kalau SRC ni pun berjaya, misalnya Najib dapat retrial oleh kerana perbicaraan yang sebelum ni, yang pertama ni is a mistrial. Okay, so there's a mistrial, dia nak retrial, tapi ada kes lain. And Zaid, lagi teruk kes Zaid ni. Actually, Zaid punya kes ni, kalau nak kira banding dengan Najib punya kes, Zaid punya kes ni is worse. At least Najib punya kes ni ada tak perkara yang boleh argue, tapi Zaid punya kes ni there's nothing to argue. So Zaid Presiden UMNO, Zaid akan pilih calon, Zaid akan menentukan macam-macam
di dalam pilihan raya akan datang. PRU 15 ni is going to be Zaid in charge. Tapi Zaid di kes dia ni masih berjalan. So, to have this kind of tainted leaders ataupun pemimpin-pemimpin yang menghadapi masalah, macam mana rakyat nak yakin that this is the best alternative, iaitu this is the best government that we should have. Jadi terlebih dahulu, kenalah pemimpin-pemimpin UMNO atau Barisan Nasional yang menghadapi masalah ni selesaikan masalah mereka dulu. Settle all their court case. Apabila court case semua dah settle dan dibukti tidak bersalah, mahkamah dah kata memang dia orang ni tidak bersalah dan mahkamah gugurkan kes ke ataupun keluar dengan satu keputusan not guilty, maka adakan pilihan raya. So, pilihan raya akan diadakan apabila kes-kes mahkamah yang pemimpin-pemimpin atasan UMNO, the key UMNO leaders are facing, is all settled. So, dua perkara ni. Satu, government belum yakinkan rakyat yang government ni ada plan, ada rancangan bagaimana nak mengatasi masalah ekonomi, bagaimana nak mengatasi kesusahan rakyat. Dan dengan beberapa pemimpin mengumumkan mereka nak adakan pilihan raya cepat sebelum ekonomi bertambah teruk, tidak memberi keyakinan kepada pengundi. That means you are trying to escape from something that you cannot solve. Dan yang kedua, to come out and campaign during pilihan raya and present your government as the best alternative, iaitu inilah kerajaan yang lebih baik dari kerajaan Pakatan Harapan. Sekurang-kurang Pakatan Harapan ni, walaupun mereka mungkin melakukan beberapa kesilapan masa memerintah 22 bulan, tapi sekurang-kurangnya pemimpin atasan mereka tidak menghadapi kes mahkamah dan tidak menghadapi kemungkinan yang mereka akan didapati bersalah dan akan dimasukkan ke dalam penjara. So, we must prove to the rakyat two things, that the government has a plan. Number two, the government is being headed by people who are not going to end up in jail kemudian hari. Ini dua perkara. Kalau kita sokong you, kita undi untuk you, dan tak berapa lama kemudian you masuk penjara, that's not a good alternative. Dan sekiranya you tak ada plan, tak ada idea, kita beri you mandate lagi 5 tahun untuk memerintah, dan dalam 5 tahun tu you tak ada idea langsung cara mana nak selesaikan masalah ekonomi dan masalah rakyat, itu bukan satu pilihan bagi kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera.